Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemerintah, pemimpin di kalangan kamu. Ataf kepada ya ayyuhallazina amanu atiiullah. Maksudnya sekiranya pemerintah itu taat kepada Allah dan pemerintah itu taat kepada Rasul, mengikut apa yang dibawa oleh Allah dan mengikut apa yang telah dibawa oleh Rasul, barulah kita menjadi kewajipan kepada kita taat kepada pemerintah. Tetapi kalau pemerintah tidak mentaati, tidak mengikut apa yang ada di dalam kitab Allah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita nak taat? Kita terkeluar daripada mentaati pemerintah pada ketika itu. Benda yang kecil pun tidak boleh diurus. Bini tak pakai tudung. Nah, ini contoh yang terdekat yang kita lihat hari-hari. Sebagai seorang Islam, bertudung adalah wajib. Kan tak tahu ayat Al-Quran mengatakan, wahai orang-orang perempuan, hendaklah kamu menutup yudnina alaihinna min jalabibihim, menutup kepala kamu dan melabuhkan sehinggalah kepala sejaga. Takkan tak jumpa ayat Al-Quran surah An-Nur. Okey. Jadi bagi mereka yang mengiktikad ataupun yang mengatakan bahawa fahaman ilmiah secularism adalah fahaman yang terbaik, bermakna mereka terkeluar daripada agama Islam. Kita kena ingat fahaman ideologi secularism, kapitalisme, berbagai-bagai ism lagi, merupakan fahaman yang wajib kita jauhi. Kalau kita mengiktikad mengatakan bahawa fahaman ini adalah fahaman yang betul, kita boleh maknanya boleh terkeluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai mukadimah pada malam ini. Mukadimah sebab malam ini kita akan membincangkan berkenaan dengan hukuman murtad. Hukuman murtad. Murtad adalah orang yang menggantikan agama, convert daripada agama Islam kepada agama yang lain. Di negara kita macam mana? Negara kita murtad, mainan je murtad. Sampai diminta dekat pejabat agama Islam, saya nak murtad. Apa? Baik sangat ke negara agama lain sampai nak murtad? Mungkin dia melihat keistimewaan yang ada pada agama lain, agama Kristian. Agama Kristian contohnya, agama Hindu, Buddha dan ateis. Sudah tentu mereka ini tidak mengharamkan apa yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina biasa je, boleh. Dalam agama mereka tidak menjadi masalah. Sebab itu mungkin dia tertarik kepada hiburan duniawi. Dia tidak fikir kepada ukhrawi. Kerana dunia ini adalah sementara sahaja. Bagi mereka yang memikirkan di dunia ini hanya nak seronok, mungkin dia berseronok. Oleh yang demikian mereka sanggup untuk memilih agama selain daripada agama Islam. Kerana agama lain
perkara-perkara yang menyeronokkan ini tidak menjadi masalah di dalam agama mereka. Hanya Islam sahaja yang menerangkan, menggariskan halal dan haram. Kemungkinan ada juga dalam agama-agama lain yang mengharamkan suatu benda, tetapi keseronokan tidak diharamkan. Nak buat konsert berbagai-bagai konsert, nak bercampur di antara lelaki perempuan, nak kita tengok wayang kat Muslimah, nak berpegangan tangan, dia nak masuk, nak tengok, itu tidak menjadi masalah dalam agama bukan Islam. Nah, wayang merupakan senjata di dalam fahaman Ilmaniyah. Dahlah cerita itu ditayang. Nah, cerita yang ditayang itu daripada Yahudi, wayang pun daripada Yahudi yang diambil negara kita. Asalnya ni tak ada wayang, diharamkan. Kita timbul kat kita lah, timbul kat kita. Malah mana anak muda duk menyeret di tengok wayang. Suruh menyeret juga di bawah ini. Kita nak baik boleh, tak ada masalah pun tengok wayang. Tetapi yang menjadi masalah jika cerita yang ditayangkan itu melibatkan aurat ke, melibatkan kata-kata yang tidak sepatutnya. Tak. KN kahwin leceh. Kahwin leceh. Berbagai-bagai jenis cerita yang boleh merosakkan anak-anak kita. Sampaikan ada di kalangan anak-anak kita ni yang boleh mengikut. Boleh ikut. Maknanya kering. Anak kita pula menjadi pelakon lah. Dia berkongsi, berdonasi dia. Jadi itulah maksudnya kita sebagai ibu bapa perlu menjaga anak-anak kita ni daripada terlibat dengan perkara-perkara yang boleh membawa kepada kerosakan. Jadi kita berbalik kepada murtad tadi. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ayat yang sentiasa kita dengar, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama kamu. Wa atmamtu alaikum, dan aku limpahkan, aku berikan kepada kamu nikmati, segala nikmat daripada aku. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku redha Islam itu sebagai agama. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini keseluruhannya. Bukan dalam bab sembahyang sahaja, bukan dalam bab menjaga rumah tangga, nikah kahwin. Perlu diambil, bab jenayah perlu diambil, bab hudud perlu diambil, kerana hudud dan jenayah itu termasuk di dalam hukum Islam. Kenapa ditinggalkan? Kenapa takut untuk menggesekkan hukum-hukum Islam ini? Persoalan. Jadi kita tengok takrif murtad atau riddah dalam bahasa Arab membawa maksud beralih daripada sesuatu kepada sesuatu yang lain. Menurut istilah undang-undang Islam juga, murtad ialah beralih daripada memeluk Islam kepada memeluk agama lain atau aliran lain. Murtad merupakan jenis kafir, kufur yang paling keji, dan membabitkan hukuman
dan implikasi yang amat berat. Dalilnya ialah sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, wa man yartadi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan sesiapa di antara kamu yang murtad, yaitu berpaling tabah dari agamanya, yakni agama Islam, lalu dia mati sedang dia tetap kafir, maka orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya, yakni amal usaha yang baik di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Ayat ini jelas kepada kita, orang murtad ni balasan dia kekal di dalam neraka. Jadi bagi mereka yang murtad, yang memohon kepada pejabat agama untuk menjadi murtad, alhamdulillah kerana kalau mengikut statistik mungkin ada seorang dua gitu ya. Itu mungkin yang tahulah, yang pejabat agama tahu. Yang tak tahu, tak tahulah. Murtad secara sendiri ke, murtad dengan mengikut ajaran-ajaran sesat ke, dan berbagai-bagai perkara tadi yang tidak dapat ditulis oleh pejabat agama itu, tak tahulah. Tapi yang pasti, yang berada dalam statistik pejabat agama hanya sikit saja. Di Kelantan tak langsung, di Terengganu mungkin ada seorang dua. Tetapi di KL, di pusat-pusat bandar, begitu ramai orang-orang Islam yang memohon untuk menukar agama, iaitu murtad. Murtad boleh berlaku melalui tiga perkara. Yang pertama, menolak hukum yang telah disepakati dan pasti diketahui umum. Maklum bid-din bid-darurah. Maklum minad-din bid-darurah. Maksudnya perkara-perkara yang kita tahu, itu dia maklum. Contohnya menolak kewajipan zakat. Zakat yang telah difardukan kepada orang Islam, dia menolak. Dia mengatakan zakat tidak wajib ke atasnya. Mungkin disebabkan dia ni banyak harta, sayang nak mengeluarkan zakat, lalu dia mengatakan bahawa zakat tidak menjadi satu kewajipan bagian. Dengan mengiktikad bahawa zakat ni memang tak wajib kena zakat. Hartanya harta dari hasil usaha itu. Dengan iktikad sedemikian, dia telah keluar daripada agama Islam. Begitu juga sekiranya dia menolak puasa di bulan Ramadan, mengatakan bahawa puasa pada bulan Ramadan ini tidak wajib ke atas dia. Jadi pada ketika itu, dia ini tergolong di kalangan orang yang riddah, orang yang murtad. Begitu juga dengan haji. Ini adalah perkara yang maklum bin darurah, perkara yang diketahui umum. Dia menolak zakat, menolak puasa, haji, solat. Solat itu ada perbahasan, bagaimana yang kita telah bahas pada minggu depan. Menolak pengharaman arak atau riba. Mengatakan bahawa riba tak apa riba. Kerana arak dan riba ini kita sedia maklum minad-din bid-darurah, perkara yang kita sedia tahu bahawa ia adalah haram. Kita tahu melalui apa? Melalui ayat Al-Quran. Sebagaimana kisah pengharaman arak yang berlaku 3 peringkat pengharaman arak. Ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 peringkat, 3 ayat yang diturunkan untuk mengharamkan penyakit masyarakat jahiliyah pada ketika awal pemerintahan Islam.